sampai satu tahap rasa macam cukup lah kan, benda ni bukan boleh pergi jauh pun kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Yudin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong, yang menonton video-video saya, like, share dan subscribe. Okey, tujuan saya buat video pada kali ini adalah nak bersembang dengan anda tentang cerita yang saya sendiri sebenarnya hampir give up, hampir putus asa untuk buat video YouTube sebab saya rasa macam cukup lah kan, sebab benda ni bukan boleh pergi jauh pun kan, sebab rasa macam dah lah tu kan. Tapi saya akan kongsikan kenapa saya rasa macam tu dan macam mana saya boleh rasa terus nak buat, dan rasa macam sampai satu tahap yang bila dah dapat first payment tu rasa macam adalah sedikit ganjaran. Saya mula buat YouTube pada 4 Februari, yang mana saya first video saya post adalah tentang pengalaman saya semasa di sekolah pedalaman, masa di Sabah kan. So masa tu sebenarnya duduk rumah terlalu lama. Saya tak keluar, saya tak pergi sana, saya tak pergi sini, saya tak pergi main bola, tak pergi buat apa-apa. Saya duduk rumah terlalu lama. So bila saya fikir apa nak buat duduk rumah ni kan, so banyak tengok YouTube, banyak tengok video-video orang. Masa tu saya jumpa satu channel Zarul Umbrella. Okay? Kalau korang tengok channel Zarul Umbrella ni, yang menyanyi tu, tapi dalam channel dia tak menyanyi. Dia cerita tentang pramugari kan. Kemudian yang kedua, saya jumpa channel Bomber. Okay? Channel Bomber kan, dia pergi padam api, pergi tangkap ular, dia pergi buat operasi semualah, channel Bomber. Dan yang ketiga, saya jumpa channel Cikgu Abdul Muiz. Cikgu Abdul Muiz Rosli. Korang boleh check channel Cikgu Abdul Muiz Rosli. Dia banyak cerita tentang pendidikan, kongsi tentang apa nak buat selepas SPM, macam mana nak masuk EU, nak masuk IPG dan sebagainya. So bila saya tengok tiga-tiga channel ni, saya rasa macam first, ada orang bercerita tentang kerja, ada orang bercerita tentang kerjaya dalam YouTube kan. So saya pun fikir, aku ni kerja cikgu, apa yang aku nak cerita kan? Adakah orang nak dengar cerita cikgu ni kan? Kalau Bomber je lah seronok kita nak tengok, dia tangkap ular kan. Pramugari, kita dapat tahu cerita pramugari yang jarang-jarang diceritakan kan. Tapi bila saya tengok channel Cikgu Abdul Muiz, saya rasa macam ada juga orang cerita tentang cikgu, tentang anak murid kan. So saya rasa macam okay, kita saya cuba buat. So first, cerita tentang diri saya, pengalaman saya di sekolah pedalaman, banyaklah. Okay, cerita tentang pedalaman, apa yang susah senang, tentang jumpa haiwan, tentang jalan nak masuk susah. Perkongsian masa tu view pun tak ramai, view adalah sikit-sikit, puluh-puluh, ratus-ratus kan. Subscribers pun kawan-kawan, family masa mula-mula. So kemudian saya mula fikir macam mana nak berkembang lagi. Dan saya terbaca satu post oleh ML Studio yang dia tulis siapa nak hantar video boleh hantar. So saya cuba hantar video pertama saya, pengkongsian video pedalaman dekat ML Studio, dan okey, dikeluarkan, lulus, dikeluarkan oleh ML Studio. So daripada sana dapatlah kita kredit nama channel saya, dimainkan di ML Studio, dan dapatlah view dan subscribers pun naik sikit kan. So lepas tu PKP. Bila PKP, orang memang duduk rumah. Okay, kita tak pergi sekolah, tak pergi kerja, orang memang duduk rumah. So saya lebih duduk rumah, tak tahu nak buat apa kan. Masa tu kita dah mula untuk cari benda yang nak mengajar, sebab asal tu kita tak boleh nak pergi ke mana-mana dah. So medium ataupun kaedah mengajar kita adalah video, salah satunya. So saya gunakan record saya mengajar, buat video dan semua, dan view semakin naik, subscriber semakin naik kan. So bila pertengahan di antara tu, saya pernah rasa macam benda ni tak pergi jauh pun, cukup lah tu kan. Sebab saya rasa macam penat nak cari idea, penat nak cari ni, akhirnya view tak banyak, subscribers tak banyak, dan duit YouTube tak masuk kan. So orang lain channel dah million, ribu, kita tengok orang punya macam-macam kan. So kita rasa macam down lah, rasa macam benda ni tak boleh pergi pun kan. Tapi kerana PKP tu,
dia agak lama pada waktu tu, dan bila setiap kali saya buat video, ada respon dan komen-komen yang positif daripada murid-murid. Kadang-kadang bukan daripada murid saya pun, mungkin daripada sekolah lain yang guna video tu. Dia komen, "Oh, terima kasih cikgu, saya gunakan video cikgu untuk belajar. Terima kasih cikgu, saya faham. Terima kasih ni." So daripada situ saya rasa macam, kalau aku buat untuk duit, mungkin aku akan stres kerana mengejarkan duit YouTube yang tak seberapa sangat kan. Tapi kalau saya buat untuk berkongsi ilmu, kerana ini adalah bidang saya, yang macam mana saya buat, tujuan saya masa mula-mula buat tu, so saya akan rasa seronok. So bila tengok komen positif macam tu, saya rasa macam okay, next, nak buat video lagi. Ada orang guna, ada orang kongsi, Alhamdulillah kan. So dalam masa yang sama, saya fikir selama ni pun kita dah banyak buat benda-benda yang tak betul kan, kita dah share benda-benda yang tak betul. So apabila kita buat satu platform baru dengan gaya kehidupan yang baru, so kita berkongsi benda-benda baik, so orang akan terus share yang baik-baik ni kan. So saya berharap yang baik-baik ni dikongsikan, menjadi, semoga berpanjangan, semoga ada something yang kita boleh dapat lah kan. Selain orang dapat ilmu, mungkin orang mendoakan kita kan, mungkin. So daripada situ saya dapat balik semangat untuk terus buat something. Dan yang kedua, kalau korang pernah tengok dalam channel saya ada video yang menggunakan slideshow dan sebagainya, itu adalah video daripada Cikgu Syazwin ataupun daripada isteri saya kan, Cikgu Syazwin, yang menggunakan platform YouTube saya untuk menunjukkan kreativiti dia dengan cara membuat video PowerPoint dan sebagainya. Dan sebenarnya video tu lebih banyak view daripada saya kan. Okay, tapi itulah antara kerjasama, teamwork yang saya dapat, dan bertambah semangat lagi apabila view tu makin naik, dan juga mendapat komen yang positif, terima kasih apa semua kan. So kita seronok lah, dihargai lah kan. So saya juga mengalu-alukan sekiranya ada kawan-kawan cikgu yang ingin berkongsi cerita, pengalaman, pengajaran sebagainya, boleh kontak saya untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman, cerita dan sebagainya. So daripada cerita saya hampir putus asa, rasa macam down, rasa macam stres, rasa macam dah tak semangat kan, sampailah baru-baru ni saya telah pun mendapat bayaran gaji pertama saya, Alhamdulillah. So ada reward sedikit yang rasanya terbalas, dan reward ni takkan tercapai kalau tanpa anda yang sub dan menonton. So terima kasih kepada anda yang subscribe dan menonton. Teruskanlah menyokong. Dan akhir sekali, kesimpulannya, kepada semua guru ataupun semua yang menonton, tak kisah anda mempunyai latar belakang apa, background apa, cikgu, askar, polis, ataupun anda masih lagi student tapi ingin memulakan YouTube, ingin berkongsi sesuatu, mulakan. Kalau bukan sekarang, bila lagi kan. So mulakan buat, dan mulakan dengan apa yang anda tahu dan apa yang anda minat. Jangan buat-buat tahu, jangan buat-buat pandai. Mulakan apa yang kita tahu dan apa yang kita minat. Anda minat masak, buat masak. Anda minat game, buat game. Okay? Anda cikgu boleh mengajar. So yang kedua, jangan putus asa. Terus rasa down tu akan ada. Okay? Rasa down tu akan ada. Korang akan rasa macam cukup lah ni. Tapi perlu konsisten, perlu rasa macam okay, teruskan, supaya mungkin ada orang yang memerlukan video ni rasa macam semangat sikit nanti. Seperti mana yang saya buat dulu, ada video-video saya buat tentang IPG, pengalaman saya dekat IPG. So student-student IPG menggunakan video-video tu, saya rasa macam okay, gunakanlah video ni selagi mana dia bermanfaat. Okay? So walaupun video tu tak mendapat view pada waktu tu, tapi sampai masanya ada orang akan view. So kalau korang rasa macam buat video tak ada orang nak tengok pun, jangan risau, satu masa nanti akan ada orang view balik video-video lama korang tu semua. So teruskan buat, menghasilkan, dan jangan fikirkan tentang bayaran ke duit. Sebab kalau kita fikirkan, sebenarnya kalau kita ni channel yang berjuta-juta, million-million, bolehlah setakat 4K apa sangat kan, berapa je, tapi ada reward sikit, Alhamdulillah lah. Tapi yang penting adalah tujuan kita adalah untuk berkongsi benda-benda yang baik, dan kena konsisten dan berterusan. So jangan putus asa, terus hasilkan video-video yang baik-baik. So itu saja untuk video saya pada kali ini. Teruskan like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.